Baik, bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda baru saja tadi menyaksikan sedikit sorotan video sidang media dari Menteri Pendidikan mengenai takwim baharu persekolahan dan juga peperiksaan. Kita tahu salah satu tanya-tanya yang ditimbulkan oleh masyarakat tatkala kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP adalah mengenai takwim persekolahan dan dah pun dijawab dengan panjang lebar dan juga teliti oleh Menteri Pendidikan 2 hari yang lepas. Kita nak berbicara lanjut Hani mengenai takwim persekolahan dan juga peperiksaan baharu. Ada juga peperiksaan yang dibatalkan bersama tetamu secara dalam talian sekarang ni iaitu Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Dr. Habibah. Selamat pagi. Okey, dan dalam mendepani wabak COVID-19 ni kan, mana Kementerian Pendidikan sendiri sebenarnya telah mengeluarkan kenyataan rasmi dan juga perancangan pengoperasian sekolah dengan merujuk kepada Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ni. Jadi apa sebenarnya perkara yang dibincangkan dalam sesi perbincangan yang telah dilaksanakan oleh KPM sebelum ini? Dan mungkin boleh jelaskan jugalah asas pertimbangan keputusan KPM untuk membuka sesi persekolahan seperti yang diumum oleh yang berbahagia Menteri Kanan Pendidikan pada 15 April 2020 yang lalu. Kerana Yang Berhormat ada menyebut juga kalau ada nak membuka sekolah, maknanya 2 minggu lebih awal akan diumumkan. Itu antaranya lah. Baik. Sebelum Kementerian membuat sebarang cadangan dari segi pembukaan sekolah ini, Kementerian telah pun mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak untuk mendapatkan pandangan. Jadi sesi libat urus ini melibatkan Exco Pendidikan Negeri, Wakil Majlis Agama Negeri, Pengarah Pendidikan Negeri, Pegawai Pendidikan Daerah, Gabungan Majlis Pengetua dan Guru Besar, Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti, pengusaha sekolah swasta, antarabangsa dan pusat bahasa, guru-guru, pertubuhan bukan kerajaan, persatuan yang berkaitan dengan pendidikan. Dan Kementerian juga telah adakan perbincangan dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara bagi memastikan keselarasan dengan tindakan yang akan diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi daripada sesi libat urus, kita telah pun mendapat beberapa perkara utama, iaitu pertamanya semuanya menyatakan bahawa keutamaan mesti diberikan kepada keselamatan dan kesihatan murid. Dan pembukaan semula sesi persekolahan ini dilewatkan. Takwim penggal persekolahan ditunda. Peperiksaan awam pula dijadualkan semula dengan tumpuan kepada peperiksaan utama. Mereka juga meminta supaya diambil kira kesan ekonomi kepada pengoperasian sekolah swasta dan antarabangsa, tadika swasta, pusat bahasa, kantin, perkhidmatan bas sekolah, industri buku serta pusat tuition. Juga jika sekolah masih belum dibuka tetapi kedua-dua ibu bapa telah mula bekerja selepas tamat PKP, rata-rata sesi libat urus itu juga meminta supaya kesan ke atas penjagaan anak-anak diambil kira. Jadi itu adalah antara dapatan utama daripada sesi libat urus yang dibuat, dan daripada dapatan itulah maka Kementerian telah mengemukakan cadangan kepada Kabinet pada 15 hari bulan tentang pembukaan sekolah dan juga melewatkan peperiksaan awam yang utama, iaitu STM, SDM, STPM dan juga STAM. Baik, Doktor, maka tidak hairanlah kita semalam menyaksikan banyak juga persatuan pendidik yang memberikan respon positif terhadap keputusan yang dibuat oleh KPM mengenai penangguhan peperiksaan persekolahan dan juga pembatalan beberapa peperiksaan utama. Doktor, kami juga diberi maklum bahawa KPM akan membuat pengumuman 2 minggu lebih awal sebelum sekolah dibuka. Bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh pihak KPM sebelum sekolah dibuka, sebab kita risau juga tentang wujudnya kluster-kluster baharu sekiranya berada pelajar-pelajar ni di sekolah dalam jumlah yang ramai, Doktor. Betul. Kalau kita betul tu jumlah yang terlibat adalah seramai, kalau murid keseluruhannya ialah 5.4 juta orang. Sementara guru kita pula hampir 460,000 orang. Jadi kalau kita buka keseluruhan sekolah yang melebihi 10,300 buah, maka ia akan melibatkan pergerakan yang besar-besaran lah.
dan ini sukar untuk kita kawal dari segi keselamatan dan kesihatan. Oleh itu, Kementerian sentiasa berhubung dengan KKM dan juga MKN untuk menentukan tarikh pembukaan sekolah ini. Hello? Hello? Okey. Oleh itu, bagi memastikan sesi persekolahan akan berjalan dengan lancar, KPM sedang memutamatkan penyediaan garis panduan pengurusan sekolah pasca PKP. Ianya akan menjadi rujukan semua pihak di Kementerian, JPN, PPB dan juga pihak sekolah, dan juga kita masukkan juga peranan ibu bapa di dalamnya supaya KPM dapat memastikan sekolah benar-benar bersedia sama ada dari segi infrastrukturnya, keselamatan murid, guru dan juga warga sekolah, bagaimana PDP-nya dapat dilaksanakan, juga pelibatan ibu bapa, dan bagi sekolah-sekolah yang mempunyai asrama, bagaimana asrama itu akan diuruskan. Tetapi seperti yang telah diumumkan, untuk mengawal 54 juta murid itu adalah amat sukar sebab melibatkan sejumlah murid yang besar. Oleh itu kita akan buka secara berperingkat supaya yang terlibat dengan kelas peperiksaan awam itu sahaja dan juga sekolah peperiksaan antarabangsa yang setara yang akan dimulakan dahulu. Dan itu pun atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Dan kita akan umumkan 2 minggu sebelum sekolah dibuka supaya ibu bapa boleh membuat persediaan awal dan pihak sekolah juga boleh membuat persediaan awal. Contohnya dari segi penjarakan sosial, bagaimana pada waktu sekolah nak buka itu kita boleh susun atur sekolah murid supaya kalau biasanya bilik darjah boleh memuatkan antara 30 hingga 35 orang murid, tapi kalau kita nak buat penjarakan sosial 1 meter antara satu sama lain, maka bilik darjah tu cuma boleh memuatkan antara 20 hingga 25 orang saja. Jadi bagaimana kita boleh aturkan, mungkin kelas kena pecah 2 ataupun dinding kelas yang fleksibel perlu dibuka. Mungkin ada pihak sekolah perlulah memikirkan bagaimana cara yang paling baik untuk melakukannya di sekolah masing-masing. Kementerian akan memberi garis panduan cadangan, tetapi perlulah disesuaikan di pihak sekolah. Okey. Dan dari segi aspek sesi pembelajaran murid, adakah ia akan berjalan seperti biasa sebab ini satu rutin baru yang akan dilalui oleh para pelajar kita ini. Jadi sudah ada satu pindaan yang telah pun dirancang. Betul. Jadi keadaan ini seperti dikatakan bukanlah satu kebiasaan yang kita telah lakukan sebelum ini. Ini adalah satu kebiasaan baharu ataupun new normal yang kita akan lakukan. Oleh itu, bila PKP fasa 1 dimulakan sehinggalah sekarang, dalam fasa 1, murid-murid pada waktu itu melalui cuti persekolahan penggal, maka mereka tidaklah melaksanakan PDP. Tetapi bila PKP itu dilanjutkan dalam fasa 2 mulai 1 April, Kementerian telah pun mengeluarkan garis panduan supaya pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu berlaku di rumah. Jadi guru-guru menyediakan bahan-bahan pengajaran di rumah dan pelajar juga, murid juga belajar di rumah masing-masing mengikut garis panduan itu. Jadi kita sedar bahawa terdapat perbezaan dari segi akses kepada teknologi komunikasi, maka kita percaya bahawa guru kita mempunyai kreativiti dan kebijaksanaan bagi merancang dan juga melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira akses kepada komunikasi ini.
Jadi kalau boleh menggunakan sama ada telefon dalam bentuk WhatsApp ataupun social media yang lain, ataupun boleh merujuk kepada buku teks, buku kerja dan sebagainya, ataupun kalau yang mempunyai akses kepada teknologi yang lebih baik dan juga kepada konektiviti, maka boleh juga dibuat pembelajaran dalam talian menggunakan pelantar dan juga aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Juga kita telah menyediakan TV pendidikan mulai 6 hari bulan April supaya kita hendakkan murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran semasa PKP. Dan selepas PKP pun, jika yang peringkat-peringkat lain belum mula pergi ke sekolah, ini akan diteruskan, iaitu belajar dari rumah. Home based learning kita kata. Tetapi bagi yang akan menghadapi peperiksaan, kita sedar bahawa pembelajaran secara bersemuka itu akan lebih efektif sebab bila kita ambil kira dari segi akses kepada teknologi komunikasi ini, kita tahu bahawa ia tidak sama antara satu sama lain, bandar, luar bandar dan sebagainya. Maka terpaksa kita mengutamakan kelas peperiksaan awam ini untuk dimulakan dahulu. Dan mereka juga lebih, bilangannya lebih rendah, iaitu sebanyak 500,444 orang yang kita jangkakan pada waktu ini. Dan mereka juga pada peringkat umur yang lebih matang. Jadi lebih mudah dikawal, bukan saja dari segi bilangan umur, tetapi juga untuk kita mengaturkan penjarakan sosial, dari segi kawalan keselamatan dan kesihatan, dia berada di tempat. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama kita pada pagi ini berbicara berkaitan dengan peranan Kementerian Pendidikan Malaysia dan ialah kita seperti diumumkan ramai ibu bapa dan juga ada juga kalangan ibu bapa yang katakan, oh ini anak tak tahu lagi ni. Kalau ada yang dibatalkan dan sebagainya kan. Jangan bagi tahu dulu kalau tak nak belajar katanya. Apapun jangan tinggalkan pembelajaran kerana sekarang ni banyak platform yang disediakan. RTM juga kami menyediakan TV OK, itu adalah saluran pembelajaran yang boleh anda manfaatkan untuk sama-sama memastikan ilmu anak-anak anda terus didapatkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini.